Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal dan setia bersama kami di saluran TV1, penerimaan secara dalam talian dan juga berita RTM pada malam ini. Sejam seperti kebiasaan kita bersiaran langsung di Bicara Naratif. Sementara kita menunaikan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak, masih lagi kita mengenangkan saudara kita di bumi Palestin. Sehingga hari ini seperti mana yang dimaklumkan oleh media antarabangsa, serangan udara Israel telah pun membunuh sekurang-kurangnya 22 warga Palestin di Deir al-Balah dan juga 30 orang di Rafah. Dan juga Palestinian sertaupun mereka yang terperangkap di Hospital Al-Shifa dikepung oleh Israel, dan juga tentera Israel juga telah mengepung Al-Amal dan Nasir Hospital di selatan Gaza. Dan apa yang boleh kita kemaskini, sehingga 32,333 warga Palestin telah pun terbunuh sehingga tarikh hari ini semenjak Oktober 7. Jadi doa dan juga titipan doa kita buat saudara kita di Palestin semestinya adalah untuk kita memberikan kekuatan kepada mereka berjuang, mempertahankan dan juga memerdekakan tanah air. Malam ini mencari keadilan buat Palestin. Masih lagi kita tidak alpa dan tidak lupa berjuang dan juga memberikan semangat buat saudara kita di bumi Palestin. Bersama dengan saya Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara nanti pada malam ini, Yang Berhormat Datuk difahamkan baru saja pulang mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri OIC di Arab Saudi. Ini perkara yang cukup mustahak dan juga OIC dilihat sebagai sebuah pertubuhan atau institusi yang seharusnya bersuara dalam isu mempertahankan saudara mara kita di bumi Palestin. Jadi apa antara output ataupun perkongsian hasil daripada mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar Negeri yang diadakan di OIC? Terima kasih banyak Mal kerana menjemput mengundang saya pada malam ini. Selamat berpuasa juga. Saya hadir di mesyuarat tergempar Majlis Menteri-Menteri Luar OIC itu sebenarnya mewakili Yang Berhormat Menteri Luar Negeri yang tidak dapat hadir, dan saya telah hadir ke mesyuarat tergempar itu. Dan mesyuarat itu sebenarnya membincangkan perkara-perkara yang telah pun diputuskan di dalam sidang kemuncak tergempar bersama Arab dan OIC yang telah berlangsung pada November 2023 yang lepas. Dan dalam mesyuarat tergempar itu, saya telah menyatakan pendirian tegas Malaysia terhadap keadaan terkini yang sedang berlaku di Gaza waktu ini. Betapa OIC sebuah badan yang cukup penting. Harus meneroka cara bagaimana untuk melebarkan kerjasama. Bukan hanya kalangan anggota-anggota OIC itu sendiri, tetapi juga kalangan negara-negara yang sepemikiran. Like-minded countries. Ini perlu kita explore, dan saya telah menyuruh supaya OIC bersatu, bekerjasama bagaimana untuk bekerjasama dengan badan-badan anggota dan juga badan-badan yang lain supaya kita memberi tekanan antarabangsa agar gencatan senjata kekal dan segera harus kita laksanakan. Dan yang paling penting ialah bagaimana untuk kita memastikan bantuan kemanusiaan itu dapat disalurkan ke Gaza. Dan di penghujung mesyuarat tergempar itu sebenarnya ada satu resolusi yang telah pun diterima pakai. Resolusi yang bertajuk Extraordinary Session of the OIC CFM to consider the continuing Israeli aggression to the Palestinian people. Antaranya membincang bagaimana untuk kita mencari jalan tentang kekejaman, serangan, kekerasan yang tidak berperikamanusiaan yang telah pun dilakukan oleh Israel ini merupakan satu genocide, jenayah genocide yang terbesar dalam tamadun manusia ini. Dan kita harus cari jalan bagaimana untuk kita menghentikan ini. Antara resolusi yang telah pun kita bersetujui dalam mesyuarat tergempar itu ialah kita minta ahli-ahli anggota OIC terutamanya supaya memastikan bahawa tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah diambil. Antara kita kena bersama-sama menyatakan pendirian kita supaya kita cari jalan untuk kita menyelesaikan. Bagaimana gencatan senjata ini isu pokoknya. Bagaimana untuk kita melahirkan, mewujudkan gencatan senjata kekal dan juga segera itu. Dan kita juga mahu supaya Setiausaha Agung PBB menyenarai hitamkan tentera Israel ini daripada laporan tahunan beliau mengenai kanak-kanak
dan juga mengenai konflik bersenjata. Dan yang paling penting juga kita minta semua negara anggota OIC sendiri supaya menyokong untuk terus menyumbang kepada UNRWA. Apa UNRWA ini? United Nation tabung yang diwujudkan bawah PBB ini. Okey. Mengenai refugee, Palestine refugee in the Near East. Jadi tabung ini disalurkan oleh semua ahli-ahli PBB sebenarnya. Dan kita minta supaya negara anggota OIC sendiri supaya menyokong dan juga menyumbang kepada tabung UNRWA ini. Digunakan untuk membela dan juga membantu rakyat Palestin. Dan yang paling penting juga ialah kita minta semua negara anggota OIC sendiri supaya sama-sama bersatu. Kita menugaskan pula Setiausaha Agung OIC sendiri supaya menyelaras segala usaha-usaha bersama, kerjasama dengan badan-badan antarabangsa dan juga serantau. Untuk kita terus memberi tekanan yang hebat kepada Israel, termasuk juga kepada negara-negara yang bersekutu dengan Israel, supaya dapat kita menamatkan serangan kekejaman yang cukup tidak berperi kemanusiaan ini. Di sebalik tekanan antarabangsa yang hebat dilemparkan ataupun didesak oleh warga antarabangsa, warga dunia terhadap Israel. Namun sebegitu, Israel dalam perihal ini memberi balas ataupun serang balas dengan mengadakan suatu serangan yang dinamakan weapon of war, iaitu menggunakan strategi kelaparan untuk mendesak dan juga untuk mengepung masyarakat dan juga warga Palestin. Terbaru dan juga terkini seperti dilaporkan media antarabangsa, Israel memaklumkan kepada pihak bangsa-bangsa bersatu tidak lagi approve ataupun membenarkan UNRWA food convoy ke utara Gaza, yang mana 70% masyarakat di situ berdepan dengan masalah bekalan makanan. Jadi ini menggambarkan bahawasanya walaupun ada tabung itu disalurkan, masalahnya bekalan makanan masih tidak sampai. Rakyat Palestin di Gaza sekarang, Ismail, mereka berhadapan dengan ancaman maut bukan hanya kerana serangan-serangan. Berdilan bom macam-macam, runtuhan bangunan bila-bila masa boleh berlaku. Tetapi mereka berhadapan dengan ancaman maut akibat kelaparan. Itu sebabnya sewaktu saya melawat di Mesir, saya telah mengadakan beberapa pertemuan yang penting. Pertamanya saya sempat bertemu dengan timbalan Menteri Luar Mesir. Kita bincang bagaimana kita cari jalan. Dunia harus mencari jalan bagaimana untuk mempercepatkan penyaluran bantuan kemanusiaan itu dibuat dan disalurkan terus kepada rakyat kita di Gaza. Dan kita juga telah berbincang dengan beberapa agensi yang lain yang penting, terutamanya Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, yang telah banyak membantu kita dalam penyaluran bantuan-bantuan makanan ini. Saya telah mendapat maklumat terkini daripada Ops Ihsan. Ops Ihsan ini merupakan satu NGO buat pertama kalinya. Kita menghimpunkan lebih 50 NGO yang di bawah kendalian Wisma Putra. Bagaimana mereka bertugas lumus sekarang itu untuk menyalurkan sebanyak mungkin bantuan kepada penduduk Gaza. Dan kita tahu tahun lepas kita telah menyalurkan lebih kurang 100 tan. Bekalan makanan, perubatan macam-macam. Dan yang terkini mereka sedang berusaha untuk menyalurkan pula 100 pack makanan ke Gaza di bulan Ramadan sedang berpuasa ini. Kita concern dengan keadaan orang yang sedang kelaparan. Dan setakat jam ini kita telah berjaya menghantar lebih kurang 34,000 pack makanan. Setiap pack makanan itu, Ismail, dia boleh dimanfaatkan oleh 4 orang. Jadi maknanya kita kali daripada 34,000 kali dengan 140,000 lebih kurang yang boleh memanfaatkan pack makanan yang kita salurkan ini. Tetapi kita amat sedih, amat kecewa. Minggu lepas dikabarkan serangan telah dibuat oleh Israel. Betul-betul di kawasan di mana Ops Ihsan itu bantu kita ditempatkan. Dan 7 orang dikabarkan maut sukarelawan kita. Rakyat Palestin yang membantu, mengagih-agihkan bantuan Ops Ihsan daripada Malaysia ini. Jadi ini antara usaha-usaha kita. Bagaimana untuk menyalurkan bantuan di bulan Ramadan ini supaya mereka tak mati kelaparan. Jadi insya-Allah Wisma Putra kita bekerja rapat dengan agensi-agensi yang lain yang ada di Kahirah, termasuk juga Baitul Zakah wa Sadaqah umpamanya. Al-Azhar Al-Sharif, satu institusi yang cukup besar yang penting di Mesir.
mereka telah tawarkan kepada kita bagaimana kita mengeksplorasi satu kerjasama dengan pihak mereka untuk mempercepatkan penyaluran. Banyak bantuan kita yang sedang tersangkut sebenarnya, bukan hanya Malaysia tetapi banyak di seluruh dunia tersangkut. Saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Ribuan truk masih tersada di Al-Arish menunggu giliran dan meminta kebenaran masuk ke sempadan Rafah Gaza itu, sehingga kini masih banyak tersangkut. Dilengahkan? Dilengahkan sengaja, dan kita mendapat maklumat daripada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir dan juga Palestin. Bagaimana pihak berkuasa Israel ini nampak memang sengaja dilengah-lengahkan. Saya nak bagi tahu satu, setiap truk yang melalui lintasan Rafah itu, mereka membawa bermacam-macam barang. Makanan, perubatan dan barang-barang keperluan yang lain. Dia tak pernah beritahu apa barang-barang yang dilarang, yang harus dibawa dan dibolehkan masuk ke kawasan itu. Tak pernah didedahkan senarai barang-barang yang dilarang. Jadi apabila truk itu membawa barang, scanning proses dibuat, maka terdapatlah satu jenis barang kecil saja. Maka the whole truck, semua truk itu diminta berpatah balik semua. Sampai tahap begitu. Kenapa tak diturunkan saya barang yang dilarang itu? Maka truk yang itu diteruskan perjalanan. Tapi tak. Dengan truk yang sekarang diminta patah balik ke belakang. Itulah kejamnya Israel. Jadi itulah kejamnya Israel, dan nampak memang dilengah-lengahkan, disengajakan. Satu birokrasi yang tak perlu dibuat, halangan-halangan yang tak perlu. Jadi ini menjadi suatu kewajipan bagi kita di peringkat OIC. Bagaimana kita harus bersatu, memberikan tekanan yang hebat kepada Israel dan juga negara-negara yang mungkin bersekutu dengan mereka. Jangan mereka sengaja untuk melengah-lengahkan, kerana mereka akan melakukan genocide. Membunuh rakyat Palestin tak berdosa. Apabila mereka melengah-lengahkan prosedur penghantaran bantuan itu, dengan membedil membom itu apatah lagi. Okey, YB Datuk, ada yang melihat bagaimana fokus dan juga hala tuju untuk membawa pengadilan berkenaan isu Israel Palestin ini apabila kita menggunakan medium undang-undang, iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Dalam konteks public international law ataupun undang-undang antarabangsa, kita faham sebenarnya ia bukan seperti undang-undang lokal atau undang-undang tempatan yang mana kita boleh mendakwa dan juga panggil pihak yang didakwa itu untuk dihadapkan ke mahkamah. Dalam konteks undang-undang antarabangsa, perlu ada persetujuan pihak yang didakwa untuk hadir ke mahkamah. Jadi ini uniknya undang-undang antarabangsa, dan malah ada negara juga yang tidak tertakluk kepada undang-undang jenayah antarabangsa. Jadi sejauh mana usaha itu boleh berkesan kalau sekiranya di peringkat awal sekalipun pihak yang didakwa itu tidak akan mahu untuk didakwa di konteks mahkamah antarabangsa itu? Secara asasnya Malaysia sebenarnya menyokong apa juga usaha-usaha yang dibuat ke arah membawa keadilan kepada rakyat Palestin. Dan dalam konteks perundangan antarabangsa, menerusi satu resolusi yang telah pun diterima pakai di peringkat Perhimpunan Agung PBB, resolusi 77 Palang 274, yang telah pun diluluskan itu supaya memberi mandat kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ untuk memulakan proses siasatan tentang kesan-kesan perundangan yang mungkin dilakukan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestin. Jadi ini yang sedang dibuat, dan alhamdulillah kita sangat komited dengan langkah yang dibuat ini, dan bahkan Yang Berhormat Menteri Luar sendiri, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, telah hadir di ICJ untuk menyampaikan oral statement kita, pernyataan lisan kita pada 22 Februari yang baru lalu. Bagaimana beliau telah menyampaikan oral statement itu berikutan dengan satu written statement yang lebih awal yang telah kita filekan, yang telah kita kemukakan pada Julai 2023. Dan secara amnya kita menyatakan dengan jelas bahawa Israel sebenarnya telah melakukan perkara-perkara yang memang melanggar
perundangan antarabangsa. Antaranya apa? Melakukan kekejaman terhadap rakyat Palestin, kemudian penempatan haram, illegal settlement di wilayah Palestin, kemudian pengilhakan, annexation, pembunuhan beramai-ramai, genocide, pembunuhan beramai-ramai. Jadi antara pelanggaran-pelanggaran yang jelas, apatah lagi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ini telah pun disampaikan dengan tegas oleh Malaysia melalui Menteri Luar kita sewaktu beliau berada di ICJ. Jadi kita juga di samping itu menyokong mana-mana negara yang membawa kes ini ke ICJ. Contohnya South Africa, Afrika Selatan, telah memulakan satu proceeding di ICJ. Bagaimana Afrika Selatan itu sebenarnya memohon beberapa langkah-langkah ataupun provisional measures harus dibuat, dilakukan, dikeluarkan oleh ICJ supaya mengarahkan, memerintahkan Israel mematuhi segala apa yang telah pun diberikan, diperintahkan oleh ICJ, di samping mematuhi obligasi-obligasinya berdasarkan undang-undang antarabangsa, yaitu Convention Genocide 1948. Ini yang telah di-invoke oleh South Africa untuk memulakan kes itu di ICJ. Dan kita menyokong penuh dengan langkah yang telah pun diambil oleh Afrika Selatan. Dan saya sendiri sempat bertemu sewaktu saya berada di Kampala, Uganda. Kita telah buat pertemuan dua hala dan saya telah bertemu dengan Menteri Luar Afrika Selatan, Puan Naledi Pandor, dan saya telah menyampaikan sokongan padu kita, komitmen kita untuk bersama-sama dengan Afrika Selatan. Dan beliau telah menyatakan pula terima kasih yang begitu tinggi, penghargaan kepada Malaysia. Katanya Malaysia merupakan sebuah negara yang terpaling awal dan terkehadapan. Alhamdulillah. Membantu dan menyokong langkah-langkah yang mereka ambil sekarang ini. Ya, dalam isu kekejaman Israel terhadap Palestin ini, kita perlu bersatu hati. Benar. Untuk memastikan agar walau apa jua senjata, kekayaan dan juga sumber yang digunakan oleh Israel, tetapi unity yang ditunjukkan oleh warga dunia akan dapat menentang dan juga menghapuskan kekejaman mereka. YB Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Anda, agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang berada di hadapan Masjid Hasan Sani. Khilaf atau perselisihan pandangan adalah lumrah dalam kehidupan kita. Ikhtilaf itulah perkara yang biasa. Inilah sebuah perjalanan dengan 1000 pengertian. Dengan berpegang teguh kepada mazhab dan meraihkan perbezaan. Ya, bersua kembali bicara naratif pada malam ini. Masih lagi kita bercerita berkenaan mencari keadilan ya, buat Palestin bersama dengan saya Yang Berhormat Datuk Muhammad Al-Amin, Timbalan Menteri Luar Negeri. Yang Berhormat Datuk, cabaran untuk kita menyampaikan bantuan kepada pihak Palestin tadi dikongsikan ya, ada beberapa bantuan yang disekat di persepadanan, malah pihak Israel juga memastikan agar segala bentuk bantuan mahupun bantuan perubatan tidak akan dapat masuk. Namun sebegitu dalam konteks kita mencari jalan ini, time is orang kata berjalan, masa berjalan dan tidak boleh lagi kita membazirkan masa itu. Jadi apa usaha dalam kadar yang agresif dan segera ini, Pak? Saya sebut tadi bahawa kita masih sedang berusaha keras untuk menyalurkan sebanyak mungkin bantuan makanan kita. Ya. Dan minggu ini kita akan hantar lebih kurang 7,000 pack makanan. Kenapa kita fokus makanan? Sebab kita tahu bulan puasa mereka perlukan makanan. Ya. Dan minggu lepas kita telah berjaya sebenarnya untuk menghantar beberapa bantuan perubatan ya, di Hospital Ashifa, di akses koridor melalui Rafah Gaza dan di utara Gaza itu. Hospital Ashifa itu the only hospital yang ada dan kita dapat salurkan bantuan perubatan. Yeah. Alhamdulillah, walaupun cabaran dimaklumkan bukan senang nak masuk hantar ubat-ubatan ke situ, tapi kita berjaya menghantar. Alhamdulillah dapat melegakan sedikit orang kata mood, semangat juang para petugas kita itu terubat sedikit apabila banyak ubat-ubatan kita berjaya sampai ke sana. Mereka sedang bertarung untuk menyelamatkan nyawa-nyawa orang-orang Palestin yang bukan hanya yang cedera akibat peperangan, tetapi memang yang tengah sakit selama ini. Sakit kanser berapa ramai. Pesakit yang sedang memerlukan buat proses dialisis 3 kali 1 minggu. Bagaimana? Jadi ini perlu kita fikir-fikirkan. Jadi kita telah berbincang dengan beberapa pihak yang lain di Kahira sewaktu lawatan saya di sana. Bagaimana untuk kita melebarkan cara kita, termasuk Al-Azhar Al-Sharif. Tadi kita sedang explore untuk menghantar secara jalan laut. Kita sekarang fokus jalan darat, tapi kita juga ingin explore jalan laut. Dan kita telah setuju untuk menghantar secara shipment kita jalan laut yang sedang di penghujung Mac ini. Akan berlepas. Tapi sampainya pada bulan Mei. So ambil masa sedikit kerana jalan laut. Tetapi muatan dia agak begitu banyak sedikit. Kita juga explore tentang beberapa tawaran-tawaran yang lain bersama dengan kerajaan Jordan umpamanya. Bagaimana untuk kita menghantar bantuan makanan itu, bantuan makanan dan juga apa-apa yang diperlukan secara airdrops, menjatuhkan bantuan melalui udara. Ini sedang diperbincangkan oleh Kementerian Pertahanan dan juga ATM sedang berlangsung perbincangan itu. Jadi kalau setuju kita akan bersama-sama dengan kerajaan Jordan untuk kita melaksanakan misi penghantaran bantuan secara airdrop ini. Jadi banyak lagi halangan-halangan yang saya sebut tadi yang telah mengganggu untuk kita menghantar bantuan-bantuan makanan ini. Birokrasi yang tak berkesudahan, kemudian unnecessary obstacles yang telah dibuat oleh rejim Israel ini. Jadi kita percaya bahawa cara menghantar bantuan makanan itu yang terbaik adalah jalan darat. Itu adalah yang terbaik. Mudah, banyak sampai muatannya, tetapi birokrasi terlalu tinggi. Kita pilih jalan untuk menghantar bantuan secara airdrops. Kita tahu minggu lepas dan beberapa minggu sebelum itu berlaku apabila payung terjun yang digunakan untuk menggugurkan bantuan itu tidak berfungsi. Bahkan telah membunuh orang yang berada di bawah di darat. Ini banyak masalah-masalah lain. Tapi
InsyaAllah lah. Jadi kita sentiasa mencari jalan dan berbincang dengan Ops Ehsan yang sekarang berada di Kahirah. Okay. Mereka membuka warehouse mereka sana di daerah yang dinamakan Al-Qulubiyah di pinggir kota Kahirah. Itu adalah warehouse, gudang di mana Ops Ehsan sedang buat segala persiapan-persiapan untuk menghantar bantuan makanan kita ke Gaza, insyaAllah. Kapasiti bantuan itu? Kapasiti memang banyak, ya, tapi ready nak hantar. Tapi bagaimana kita nak hantar? Yeah. Bilangannya terlalu dipantau, disekat. Kalau kita nak hantar 100 tan, 200 tan dalam masa sekaligus boleh, tapi disekat. Yeah. Birokrasi. Kan? Halang-halangan yang tak berkesudahan, yang tak perlu berlaku. Jadi ini sebahagian daripada sebenarnya jenayah perang. Itu sebabnya OIC harus mainkan peranan dalam hal ini supaya mereka bersatu padu di kalangan anggota-anggota OIC bekerjasama dengan negara-negara sepemikiran, like-minded countries. Saya sewaktu berada di Kampala menghadiri 6 summit, saya bertemu dengan beberapa negara lain seperti Belarus, Venezuela, yang bukan anggota OIC, tetapi mereka juga sepemikiran dengan kita. Okay. Sebelum ini Menteri Luar kita berjumpa dengan Menteri Luar Brazil umpamanya, ya, China dan sebagainya. Ini semua adalah negara-negara yang sepemikiran. So kita garapkan kekuatan ini menjadi satu blok yang begitu besar. Kita berikan tekanan yang hebat kepada Israel, termasuk juga negara yang bersekutu dengan mereka supaya mempermudahkan. Ya, YB Datuk, saya mencuit sedikit apabila kita banyak berbicara dan berbahas berkenaan keperluan gencatan senjata. Beberapa siri gencatan senjata pernah dipersetujui tetapi dimungkiri oleh Israel sendiri dan juga IDF. Dan perkara-perkara berkenaan gencatan senjata ini adalah untuk memberikan ruang supaya proses pemulihan warga Palestin dilaksanakan dan juga sepanjang bulan Ramadan ini untuk memberi ruang untuk mendapatkan bekalan makanan dan sebagainya. Tetapi apabila bercerita berkenaan gencatan senjata, faktor dan juga rasional yang dilaksanakan oleh Israel adalah faktor Hamas. Perkara ini menjadi antara pemula kepada mereka untuk mengukiri gencatan senjata dengan beralasan serangan yang dimulakan oleh Hamas. Jadi bagaimana masyarakat dunia boleh membawa isu berkenaan gencatan senjata ini supaya perlu diakuri dan juga perlu untuk dilihat dengan lebih mendalam kepada badan-badan yang berkepentingan. Itu sebabnya tekanan antarabangsa terus kita buat. Jangan berhenti, jangan mengalah. Yeah. OIC sebuah negara pertumbuhan yang begitu besar dan anggotanya itu memang kebanyakan tidak bersetuju dengan tanggapan-tanggapan bahawa itu serangan daripada Hamas. Itu Hamas itu adalah golongan pengganas. Kita tak setuju tanggapan-tanggapan itu. Tapi kita akan terus bersama-sama dengan organisasi antarabangsa beri tekanan di banyak platform-platform antarabangsa, di PBB umpamanya, di Majlis Keselamatan PBB umpamanya. Sehingga baru tekanan dibuat itu, Amerika Syarikat telah memulakan satu usul mencetus satu resolusi supaya gencatan senjata itu harus dibuat. Jumaat lepas baru saja lagi, tapi tak berjaya. Kerana syarat-syarat yang dibuat oleh Amerika Syarikat untuk mencetuskan gencatan senjata yang kekal, yang berkekal itu tidak memenuhi syarat-syarat di kalangan orang-orang Palestin sendiri. Yeah. Jadi nampak ada tak keikhlasan Amerika Syarikat untuk membuat gencatan senjata itu. Kita tidak persoalkan keikhlasan mereka. Itu sebabnya apabila kita nak buat gencatan senjata, ini pokok perkaranya kita mengakhiri kekerasan, kekejaman yang terlalu kejam ini. Harus kita melihat tentang keperluan. Bagaimana untuk memastikan jika kita buat ceasefire, gencatan senjata harus juga kita mengambil kepentingan orang-orang Palestin yang sedang menderita pada waktu ini. Gencatan senjata ini perlu dan harus dilaksanakan menyedari hakikat bahawasanya lebih ramai rakyat Palestin yang sedang menderita pada ketika ini. Saya nak ajukan persoalan berkenaan tentang pendirian antarabangsa, berkenaan beberapa cadangan untuk memastikan keamanan dapat diperoleh dan juga dicapai. Bukan saja kemerdekaan tetapi buat masa ini untuk kita membantu warga Palestin. Semuanya seketika nanti YB, kita akan bersua kembali dalam bicara naratif.
Hai, saya Syah. Saya Hanura. Kami akan kongsikan cara mendaftar padu. Jom ikuti langkah ini. Langkah pertama, isi maklumat asas seperti nama penuh, nombor kad pengenalan, poskod, nombor telefon dan email. Langkah kedua, masukkan kod one time password OTP yang telah diterima melalui SMS atau email yang telah didaftarkan. Langkah ketiga, di bahagian ini anda perlu tetapkan kata laluan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Jangan lupa anda perlu membuat pengesahan identiti. Langkah pertama, ambil gambar MyCard bahagian hadapan. Langkah kedua, ambil gambar MyCard bahagian belakang. Langkah ketiga, ambil gambar swafoto atau selfie pemilik MyCard. Sila tunggu sekejap dan sekiranya keluar paparan ini, pengesahan identiti anda telah berjaya. Jangan lupa ya, kita kena kemas kini, okey? Di bahagian ini, anda perlu kemas kini maklumat asas, alamat kediaman, maklumat pendidikan, maklumat isi rumah, pekerjaan, pendapatan, komitmen dan bantuan. Sebelum membuat perakuan, pastikan butiran yang diperlukan diisi dengan lengkap. Tahniah, anda telah berjaya mendaftar akaun padu. Awak tu dah daftar ke belum? Nak pergi daftar lah ni. Besok kembali bicara nanti pada malam ini bersama dengan saya masih lagi Yang Berhormati Timbalan Menteri Luar Negeri YB. Tadi kita banyak bercerita berkenaan bantuan-bantuan yang diberikan dan juga apakah antara aid ataupun perkara-perkara yang boleh membantu warga Palestin dalam berada pada bulan Ramadan ini dan juga mendepani apa jua tekanan yang dilakukan oleh pihak Israel. Tetapi kita masih tidak pernah lelah untuk bercerita berkenaan apakah penyelesaiannya. Banyak perjanjian dilaksanakan pihak Fatah dan juga Israel seperti mana Oslo yang pernah dilaksanakan ataupun dipersetujui beberapa tahun yang lalu. Namun sebegitu, apabila kita membawa gambaran berkenaan tentang terma konflik maupun two-state solution, ia akan membawa satu perbahasan yang besar dan juga luas. Pendirian antarabangsa ini, apakah benar-benar untuk memerdekakan Palestin atau hanya untuk kebaikan buat waktu sementara, YB? Fokus kita pada waktu ini ialah bagaimana untuk mencari jalan untuk menyelesaikan konflik, krisis, mengakhiri peperangan, kekejaman. Itu adalah fokus kita. Yang akhirnya kita akan memberikan hak semula kepada rakyat Palestin. Bagaimana kita akan dapat menyaksikan Palestin itu ditubuhkan menjadi sebuah negara yang merdeka, yang bebas, yang berdaulat berdasarkan perjanjian pra 1997 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negaranya. Jadi ini adalah fokus utama kita. Betul apa yang disebutkan oleh Ismail di Oslo Accord Agreement yang telah pun ditandatangani pada 1993. Waktu itu ditandatangani di Meterai di Washington DC. Disaksikan pada waktu itu oleh Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton. Dihadiri oleh Yasir Arafat almarhum dan juga Yitzhak Rabin pada waktu itu. Dan it was later revised, dikaji semula dan ditambah baik pada tahun 1995 di Meterai, pada 1995 di Taba, Mesir, sama juga disaksikan sendiri oleh Bill Clinton, Presiden Amerika Syarikat, dan juga dengan kehadiran Mahmud Abbas pada waktu itu dan juga beberapa pimpinan Israel. Antara intipati perjanjian itu adalah untuk mewujudkan sebuah perdamaian. Sebuah perdamaian. Dan juga mengiktiraf Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara Palestin. Ini adalah intipati yang cukup penting yang disebut di dalam perjanjian itu. Jadi kita bersandarkan kepada sebuah naratif yang telah diberikan oleh pimpinan-pimpinan Palestin sejak daripada dulu hingga kini. Bagaimana ianya diangkat
bicaranya diangkat dengan sebegitu lantang di platform antarabangsa, di Perhimpunan Agung PBB umpamanya, di Himpunan OIC umpamanya, mereka membicarakan soal sebuah benda-benda untuk bagaimana untuk kita melahirkan, mewujudkan sebuah perdamaian, solution ini. Jadi kita bersama-sama dengan suara-suara yang begitu lantang di kalangan pimpinan Palestin sendiri, di kalangan pertubuhan yang begitu besar yang berpengaruh, PBB, OIC umpamanya juga membicarakan soal bagaimana kita cari satu solution, once and for all, untuk kita melihat sebuah negara yang merdeka, yang berdaulat, di mana Palestin harus kita berikan, pulangkan hak ini kepada rakyat Palestin. Betul. Tetapi bila ada beberapa terma yang digunakan itu mencetuskan kontroversi dan perbahasan, YB, ada yang beranggap kita tidak seharusnya mengiktiraf Israel kerana bumi Palestin itu adalah bumi berdaulat. Jadi ini menimbulkan perbahasan mengapa pendirian apatah lagi negara Islam seolah-olah mungkin ke arah menyokong penubuhan sebuah negara Israel. Untuk perkara ini kita harus bertegas. Kita mesti bertegas, kita tidak akan dan tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Full stop. Tetapi kita memperjuangkan supaya Palestin itu diwujudkan, dipulangkan hak mereka. Fokus kita bagaimana untuk mencari jalan, kita mewujudkan solution tadi. Perdamaian harus dilahirkan. Kalau perdamaian itu dicapai di antara Israel dan juga Palestin, kalau kita nanti lihat bagaimana akhirnya suatu keadaan yang begitu damai, Palestin merdeka, diberikan hak mereka, Baitul Maqdis sebagai ibu negara mereka. Jangan tanya kepada kita, adakah kita mengiktiraf Israel ataupun tidak pada waktu ini. That's not the issue. Yang paling penting ialah Israel kena buktikan. Hentikan kekejaman Anda, hentikan serangan Anda, hentikan pencabulan undang-undang antarabangsa yang Anda buat sekarang ini, selesaikan, then we talk. Kita lihat bagaimana. Tapi Malaysia kekal dengan pendirian kita bahawa kita menyokong penuh cara-cara mekanisme yang ada. Sebagaimana yang diangkat bicara oleh pimpinan Palestin sendiri. Di pentas PBB, di pentas OIC dan macam-macam pentas antarabangsa. Ini kita bersama-sama dengan mereka, kita bersolidariti. Apatah lagi di OIC umpamanya. Saya hadir di masyarakat tergempar. Bahkan Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri hadir di masyarakat tergempar, sidang kemuncak tergempar bersama Arab dan juga OIC. Beliau lantang menyuarakan bahawa betapa pentingnya kita cari jalan gencatan senjata yang kekal dan juga segera harus dibuat dan dipulangkan hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apa yang kita sebut sebagai right to self-determination ini. Ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri jelas. Bukan hanya di pentas PBB, di OIC, tapi juga baru-baru ini apabila beliau menghadiri sidang kemuncak ASEAN Australia. 5 hingga 6 Mac yang baru lalu. Sekali lagi beliau lantang menyuarakan betapa pentingnya masyarakat antarabangsa bersama-sama bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin, akhiri kekejaman, akhiri pencabulan undang-undang antarabangsa ini. Yang paling penting juga bagaimana kita untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan itu dapat kita salurkan secepat mungkin, apatah lagi dalam bulan Ramadan ini. Ya, YB Datuk, di sebalik usaha untuk memberi perdamaian ataupun adanya persetujuan untuk berlakunya gencatan senjata maupun ruang untuk warga Palestin ini kembali memulihkan tanah ataupun diri masing-masing, Benjamin Netanyahu pernah menyatakan selagi mana dia memerintah, maka dia tidak akan membenarkan bumi Palestin ini merdeka. Malah ada juga beberapa pihak berhaluan kanan, ahli-ahli politik berhaluan kanan Israel yang membuat suatu strategi, menggunakan strategi untuk memastikan Gaza itu tidak boleh didiami oleh warga Palestin supaya mereka akan lari ke beberapa negara lain, persepadanan lain, dan seolah-olah ini menggambarkan akan memberi suatu kesukaran kepada masyarakat terbangsa. Strategi mereka memastikan Gaza tidak lagi boleh didiami. Jadi satu lagi masalah pelarian. Antara strategi yang mereka buat ialah supaya mengusir, menakut-nakutkan rakyat Palestin, supaya rakyat Palestin dan juga Gaza umpamanya meninggalkan wilayah mereka. Apabila mereka berhijrah keluar, jadi ini memudahkan mereka kehilangan wilayah.
Dan ini sebenarnya adalah satu kesalahan-kesalahan yang telah dikesan oleh ICJ supaya Palestin harus Israel harus menghentikan kekejaman pertamanya. Yang kedua tadi yang saya sebut ialah penempatan haram. Yang ketiga ini pengusiran, forced displacement ini. Pengusiran secara paksa kalangan rakyat Palestin itu keluar dari wilayah ini satu kesalahan besar. Jadi ini yang sedang dibuat sebenarnya oleh rejim Israel supaya mengosongkan wilayahnya. Jadi mereka akan takluk dengan mudah. Apabila mereka lari, maknanya mereka setuju dengan Israel. Tetapi hari ini kita amat kagum dengan semangat juang rakyat Gaza, rakyat Palestin. Mereka tak nak keluar. Bahkan mereka sanggup mati di bumi mereka sendiri. Saya sempat apabila berada di Kahira, kita melawat hospital Palestin yang dikendalikan sepenuhnya hospital itu ialah oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Tetapi dianya diletakkan di Kahira. Bagaimana ramai masa-masa perang waktu itu yang berada di sana. Saya tanya, adakah anda akan terus tinggal di Mesir, tak nak balik ke Gaza? Kami akan balik. Sesudah selesai rawatan kami akan balik. Kami tak nak tinggalkan bumi Gaza. Itu sebabnya apabila ada usaha-usaha membawa keluar rakyat Gaza keluar untuk menyelamatkan dia, mereka tak nak keluar. Mereka sanggup mati mempertahankan bumi itu. Ini yang kita sangat kagum dengan semangat mereka. Oleh itu tanggungjawab kita sebagai masyarakat antarabangsa ini, kita kena bersama-sama dengan mereka, bantu mereka. Supaya mereka dapat mempertahankan wilayah mereka. Ini bukan hanya dibuat oleh mereka semata-mata, tetapi diperakukan oleh ICJ. Ada pelanggaran-pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah pun dikesan, yang dibuat oleh Israel, sebagaimana yang telah dimulakan oleh South Africa tadi. Jadi ini antara perkara yang menjadi kekuatan kepada mereka, kekuatan kepada OIC sendiri, supaya kita menggarap satu force yang baru, satu blok yang lebih besar. Bagaimana kita harus memberikan tekanan antarabangsa yang lebih hebat supaya Israel ini berhenti. Jangan lagi buat kekejaman. Kita beri amaran kepada mana-mana negara yang bersekongkol dengan mereka juga harus jangan bersekongkol. Kalau anda juga bersekongkol, maknanya anda bersubahat. Melakukan genosid terhadap rakyat Palestin. Kita sebagai anggota dalam Convention Genocide 1948 dan we are so committed. Kita akan bersama-sama dengan Afrika Selatan untuk memastikan kes yang dibawa itu akan insya-Allah akan berjaya dan akan dapat memperlihatkan bahawa ICJ akan memberikan satu perintah yang jelas bahawa Israel harus mematuhi obligasinya, kewajipan-kewajipannya sebagaimana yang telah pun termaktub dalam Convention Genocide 1948 itu. Ya, pada ketika ini apa pendirian Wisma Putra untuk meningkatkan tekanan dan juga pemberian bantuan kepada bumi Palestin ataupun Gaza khususnya dalam waktu terdekat, YB? Ya, itu sebabnya yang saya katakan tadi bahawa kita kena bergerak ke hadapan. Ya, kita kena bersatu padu. Kalangan negara-negara OIC umpamanya, kita jangan berhenti. Itu sebabnya engagement harus kita buat. Dari masa ke semasa bersama-sama dengan negara sepemikiran dengan kita. Kan, kita angkat bicara dengan mereka bagaimana untuk kita mengakhiri kekejaman Israel ini. Ini disuarakan dengan begitu lantang oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar, saya sendiri, dan duta-duta kita di semua perwakilan dunia juga bersama-sama dengan kita. Bagaimana kita serius buat engagement, bukan hanya dengan negara anggota OIC, tetapi anggota-anggota yang lain seperti pergerakan negara berkecuali, di mana saya hadir di Kampala, Uganda. Saya memberikan pernyataan yang begitu jelas bahawa tekanan harus kita berikan berterus-terusan, jangan kita berhenti. Kita tahu negara anggota di 6 itu bukannya semua negara-negara Islam. Kan kalau kita bicara soal agama, tapi ini bukan soal agama, tapi mereka juga bersama-sama dengan kita, kebanyakan mereka. So kita kena manfaatkan platform-platform antarabangsa yang wujud ini supaya kita boleh melahirkan satu blok baru, satu force baru untuk memberi tekanan kepada Israel dan semua sekutu-sekutunya. Bukan hanya di NAM, kemudian saya hadir di Majlis Hak Asasi Manusia di Geneva baru-baru ini. Saya ulangi,
pendirian kita bahawa kita perlukan memberi tekanan yang hebat kepada Israel. Okey. Ya. Dan saya kongsikan sempat pengalaman saya berada di Rafah itu. Dan sejurus selesai saya buat pernyataan itu, beberapa buah negara datang kepada saya. Mereka senang dengan pernyataan kita dan mereka support pernyataan kita. Jadi engagement kita. Ya, ya. Bahkan saya pernah sewaktu berada di Geneva, saya bertemu dengan rakan sejawat saya daripada UK. Tiba-tiba Menteri Luar UK. Kita bicara soal bagaimana mereka harus memulakan semula sumbangan kepada UNRWA. UK adalah sebuah negara yang menggantung sumbangan. Ya, ada kenapa digantung mereka, ada banyak negara menggantung. Kenapa? Mereka terpengaruh dengan satu pernyataan yang dibuat oleh Israel. Konon-kononnya dana yang dikutip, yang datang daripada UNRWA itu telah diseleweng bagi kegunaan Hamas. Ini adalah hanya dakwaan semata-mata dan tak ada siasatan yang betul dibuat. Tapi saya nyatakan kepada beliau, rakan sejawat saya daripada UK tadi. Tapi Perdana Menteri UK sendiri memberi sokongan atau menampakkan sokongannya kepada Israel. Ya, tapi soal mereka anggota dalam PBB, Ismail. Mereka harus memberikan sumbangan kepada UNRWA sebagaimana yang mereka terikrar. Pledging dibuat sebelum ini, tapi digantung sementara. Dan saya minta kepada UK, beliau, untuk mempertimbangkan semula penggantungan itu dan mulakan semula. Sumbangan itu jangan lagi kita suspend. Dan beliau berkata, we are still funding. Kami masih lagi memberikan, cuma kami gantung sementara waktu saja, pending investigation katanya. So saya kata ini collective punishment yang dibuat oleh negara-negara ini terhadap rakyat Palestin yang tak adil. Jadi saya minta ini sebab kenapa perlu kita buat engagement ini? Kita bercakap dengan mereka. Jangan kita gentar, jangan kita takut. Jumpa siapa saja. Kan kita minta mereka pertimbangkan semula, berikanlah sumbangan UNRWA itu semula. Jadi suarakan. Baik. YB, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Kita rangkumkan dan juga kita perjelaskan apa yang dinyatakan oleh YB tadi seketika nanti. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berkhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kampung kita ni kotor lah tu. Saya pun sudah sakit perut ni tu. Kata kita ramai-ramai, gotong royong bersihkan kawasan kita. Kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya
percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Masuk kembali bicara nanti pada malam ini yang berhormat Timbalan Menteri Luar Negeri YB. Sebelum kita bercerita berkenaan rangkumkan kembali pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Ini berkenaan tentang OIC, sebuah organisasi di peringkat antarabangsa. Sebelum ini ramai yang mungkin memberi pandangan fungsi OIC, di manakah suara OIC dalam membela nasib warga Palestin. Malah ada yang mengatakan OIC seolah-olah berdiam diri. Dan ada juga yang menuduh ada beberapa negara dalam OIC itu yang berkepentingan dengan Israel. Kenyataan kita pada malam ini seharusnya berhati-hati kerana ini melibatkan penglibatan kita dalam OIC dan di peringkat antarabangsa. Jadi pada ketika ini apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh OIC dan impaknya pada Palestin lebih? Pendirian OIC sangat jelas mengenai isu Palestin sudah lama. Tapi memuncak apabila krisis konflik berlaku pada 7 Oktober tahun lepas itu. Itu sebabnya apabila mesyuarat demi mesyuarat dibuat, sidang demi sidang dipanggil, kemudian sidang tergempar bersama Arab dan OIC yang telah dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Antara hasil yang tercetus daripada sidang kemuncak tergempar bersama Arab OIC itu ialah sebuah OIC core group ini telah pun ditubuhkan. Untuk apa? Untuk mereka berjumpa dengan kuasa-kuasa besar, ahli tetap dalam Majlis Keselamatan PBB, yang of course Amerika Syarikat, Perancis, China, Rusia dan juga UK sendiri. Dan mereka telah berjumpa untuk memberikan pandangan dan seterusnya memberi tekanan antarabangsa. Diteruskan dengan cara begitu supaya OIC ini akan menjadi leader kepada gerakan-gerakan negara-negara yang sepemikiran terhadap isu Palestin ini, dan alhamdulillah berjaya. Setakat ini mereka amat berkesan. Amat berkesan. Sebagai contoh, apabila banyak negara-negara yang ambil keputusan untuk suspend contribution mereka terhadap UNRWA tadi itu. Tapi apabila mereka berjumpa, mereka memberikan tekanan yang hebat. Akhirnya ada beberapa negara yang sebelum ini suspend dah bersetuju memberikan sumbangan semula, seperti Kanada, Sweden. Jadi akan ada banyak lagi, saya yakin, apabila kita bersatu bekerjasama dengan banyak negara sepemikiran ini, kita berengagement non-stop, mereka akan dengar. Jadi ini adalah idea. Cetusan yang dibuat oleh OIC, gerakan dibuat oleh OIC sendiri. Menampakkan hasil. Menampakkan hasil. Bukan hanya apabila berlaku ini, tetapi kita sudah lama berbicara soal nasib Palestin. Tapi dalam isu yang terkini, memang usaha-usaha ini memang menampakkan hasil. Itu sebabnya kita akan minta menyuruh semua negara anggota OIC supaya melebarkan kerjasama itu. Buat engagement sebanyak mungkin negara yang sepemikiran dengan kita, supaya kita boleh mengangkat isu ini di peringkat antarabangsa supaya didengar. Dan akhirnya mereka akan setuju dengan pandangan kita. Jadi ini antara usaha-usaha yang sedang dibuat oleh OIC sendiri. Jadi saya sewaktu menghadiri sidang masyarakat tergempar di Jeddah baru-baru ini, ucapan Menteri Luar Negeri Saudi begitu jelas. Kemudian selaku pengurusi mesyuarat Menteri Luar Negeri Mauritania, diikuti oleh menteri-menteri luar daripada Iran, daripada Mesir, daripada apa semua. Kita sangat bersatu. Senada. Dan setuju dengan resolusi yang kita telah terima pakai yang saya sebutkan di awal tadi itu. Jadi maknanya kita kena laksanakan.
Langkah-langkah yang kita persetujui, resolusi yang telah dicapai dalam Masyarakat Tergempar itu kita laksanakan. Jadi OIC menunjukkan keberkesanannya? Keberkesanan. Okey. Sebelum kita berakhir, YB, sedikit kita nak sentuh berkenaan tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Mungkin di kesempatan ini kemaskini berkenaan tentang usaha yang dilakukan di bawah tabung amanah kemanusiaan Palestin. Saya bagi pihak kerajaan Malaysia ingin merakapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang budiman, yang dermawan, yang tampil memberikan sumbangan mereka, dan NGO-NGO yang besar-besar, yang kecil-kecil pun tampil bersama-sama dengan kita. Buat masa ini kita lebih kurang dalam 40 juta akaun dalam AKRP ini, dan telah banyak kita belanjakan, menghantar barang-barang bantuan. Selain daripada dana atau sumbangan UNRWA juga, kita berikan sebanyak 10 juta ringgit yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun lepas, sudah kita salurkan juga. Jadi kita akan kendalikan sebaik mungkin dana ini. Ini adalah amanah seluruh rakyat Malaysia. Jadi mana-mana yang ingin lagi menyumbang, tampil, datanglah kepada kami. Kami akan salurkan sumbangan anda. Walau sedikit, tetapi rasa solidariti kita bersama rakyat Palestin itu akan dirasai. Untuk kita bersama-sama. Jadi ini kita akan salurkan dengan banyak NGO-NGO yang lain yang akan mengendalikan terutamanya otak ihsan kita. Dan saya percaya ada NGO-NGO lain juga mengambil langkah yang serupa, dan 2 hari lepas juga ada, saya lihat MAPIM juga telah menggerakkan bantuan mereka. Jadi kita usaha sama-sama lah. Tapi di bawah kendalian Wisma Putra, kita akan pergunakan Ops Ihsan ini semaksimal mungkin. Wang yang dikendalikan oleh kami ini kami akan hantar, kami akan berikan, salurkan sebaik-baik mungkin untuk kebaikan, kebajikan rakyat Palestin yang berada di Gaza, tetapi anak-anak mereka yang sedang belajar di sini juga kita bela juga menggunakan akaun ini. Ini adalah persetujuan kerajaan Malaysia supaya mereka juga diberikan pembelaan menggunakan akaun amanah ini. InsyaAllah atas dasar kemanusiaan, wang yang disalurkan itu akan disalurkan sepenuhnya kepada yang memerlukan di Palestin. InsyaAllah membantu saudara kita di bumi Palestin. Terima kasih YB kerana bersama kami. Terima kasih Kementerian Luar Negeri kerana bersama dengan kami pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita terus berdoa, menyalurkan sumbangan dan juga harapan serta perkongsian sumbangan anda untuk membantu warga Palestin tidak pernah menyerah dan juga tidak pernah mengalah seperti mana semangat yang ditunjukkan oleh warga Palestin dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Terima kasih kerana bersama kami dan juga selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.